Salam sejahtera, anda bersama saya Naila Huda dalam Fokus minggu depan. Sebelum kita melihat beberapa isu secara lebih terperinci, kita saksikan antara tumpuan Astro Awani untuk minggu akan datang. Sejarah tercipta hari ini dan Malaysia mengambil satu lagi langkah menuju ke cahaya di hujung terowong dalam pandemik ini dengan ketibaan vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech jam 10 pagi tadi. Namun kita hanya berada di fasa permulaan sebelum program imunisasi COVID-19 kebangsaan dilancarkan dalam beberapa hari lagi pada 24 Februari ini lebih awal berbanding tarikh yang dijangka sebelum ini. Dan acara ketibaan vaksin pagi tadi disambut meriah oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairy Jamaluddin, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba dan juga Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Dan wartawan Astro Awani Ridauddin Daud bersedia bersama kami jam ini bersiaran secara langsung dari World Trade Center WTC untuk menceritakan lebih lanjut tentang proses ketibaan vaksin tadi dan juga cabaran logistik apa yang boleh dijangka selepas ini. Ridauddin, terima kasih bersama saya dan kita nak menceritakan tentang proses logistik untuk mengedarkan vaksin ini yang agak mencabarkan dan perkara ini telah pun diperincikan pihak berkuasa pagi tadi. Boleh Ridauddin kongsikan dan juga bagaimana proses pengedaran vaksin sepanjang hari ini daripada ketibaan di airport di lapangan terbang tadi sehinggalah ke 16 pusat simpanan vaksin ataupun PSV di seluruh negara. Bagaimana statusnya ketika ini, Ridauddin? Baik, terima kasih Naila di Bukit Kewangan. Baik, status yang setakat ini yang saya dapat tahu adalah tadi sudah ada yang bergerak ke Johor dan dikatakan pada jam 6 petang ini akan bergerak pula ke Pulau Pinang. Jadi pastinya dalam minggu depan fokusnya tentu akan berarah kepada kawasan-kawasan lain juga. Sudah semestinya ada 16 PSV, sudah semestinya akan dibawa secara berperingkat demi peringkat dan difahamkan ada 6 di Selangor. Jadi mungkin di Selangor mungkin akan selesai lebih cepat. Tapi apa yang saya boleh kongsikan daripada apa yang berlaku pada pagi tadi, ia benar logistik merupakan antara cabaran yang paling besar untuk vaksin ini kerana ia memerlukan suhu yang sangat-sangat rendah di mana ia juga memerlukan teknologi baru dan pastinya teknologi yang mungkin sebelum ini kita tidak pernah guna. Jadi apa yang boleh dikongsikan pada pagi tadi selepas diturunkan daripada pesawat, vaksin tersebut dalam kotak terus dibawa kepada
di kawasan kargo dan kemudian terus dibawa masuk ke dalam lori dan dibawa ke, saya fikir pada pagi tadi mungkin terus ke Johor, dan pada petang ini pada jam 6 petang ini untuk ke Pulau Pinang. Jadi berdasarkan berita itu sebenarnya pastinya di kawasan-kawasan yang ada PSV itu pastinya akan ada teknologi di sana, pastinya akan ada tempat penyimpanan, dan pastinya kita harapkan bahawa vaksin ini sebenarnya bukan saja berkesan, tidak rosak dan dijaga dengan sebaiknya, namun kita tidak perlu risau sebenarnya, kerana sebelum ini juga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sudah beberapa kali berkata bahawa mereka sudah bersedia dan kita juga mampu untuk menyimpan. Jadi sudah pasti apabila kerajaan Malaysia melabur duit sebanyak ini, pastinya ia datang dengan kelengkapan dan juga perkara-perkara lain yang agak penting, seperti apa yang Wabi Kari Jamaluddin berkata, sebenarnya vaksin ini bukan hanya tertumpu pada pembelian vaksin tapi juga perkara-perkara lain di belakangnya. Sudah semestinya antara salah satu perkara yang paling penting, sudah semestinya penyimpanan dan juga bagaimana cara untuk menyampaikan ataupun menyerahkan vaksin ini kepada kawasan-kawasan di seluruh Malaysia. Kita tahu sebenarnya Malaysia kita, bentuk geografi kita ada pelbagai-bagai, ada yang di pedalaman, ada yang di dalam ada di atas bukit, ada di bawah bukit, ada yang di tanah rata, berbagai-bagai cabaran pastinya akan ditempuhi. Namun saya pasti solusi dan juga perancangan strategi sudah dibuat, dan pastinya pada minggu depan fokus tentunya adalah pada pembahagian di mana kita sudah berdapat lebih 300,000 pada hari ini. Pastinya ia akan diedarkan secepat mungkin, kerana pada minggu depan juga jangan lupa program vaksinasi ini yang sepatutnya ini bermula pada Jumaat 26 Februari telah diawalkan pada 24 Februari. Jadi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin seperti yang sebelum ini beliau kata bahawa beliau akan menjadi penerima pertama. Beliau akan menjadi penerima pertama, turut serta juga dengan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, dan saya difahamkan juga beberapa lagi pegawai perubatan dan doktor perubatan. Malah mungkin kita tidak menolak kemungkinan mungkin akan ada menteri-menteri yang akan turut sama menerima vaksin pada 24 Februari ini, iaitu pada Rabu depan. Jadi itu mungkin antara fokus-fokus minggu depan yang mungkin kita boleh saksikan. Pastinya apabila Perdana Menteri sendiri yang menjadi insan pertama atau individu pertama yang mengambil vaksin ini, sudah pasti ia akan mendapat liputan meluas seperti mana Presiden Indonesia Joko Widodo baru-baru ini mendapat liputan meluas media. Dan pastinya di Malaysia juga fokusnya tetap sama. Sekiranya 24 Februari ini berjalan lancar, pastinya ia akan dipenuhi dengan media. Pastinya satu lagi sejarah baru hari ini tercipta, dan pastinya 24 Februari ini satu lagi sejarah baru tercipta, di mana pertama kali Perdana Menteri menerima vaksin COVID-19 pertama di Malaysia, Naila. Mungkin Ridauddin boleh ceritakan lebih terperinci tentang aspek logistik ini. Siapa sebenarnya pihak yang terlibat on the ground mengedarkan vaksin ini ke pusat-pusat vaksinasi PSV di seluruh negara, dan juga pihak penerbangan juga yang terlibat tadi. Bagaimana Ridauddin melihat pelbagai agensi bekerjasama dalam kerajaan itu sendiri pun melibatkan beberapa kementerian yang berbeza. Jadi apa yang Ridauddin boleh rumuskan dalam kerjasama untuk memastikan proses logistik ini dapat berjalan dengan lancar? Baiklah, jadi kerjasama ini satu perkataan saja, tapi bahasa Inggeris lah, minta maaf saya gunakan satu perkataan saja yang boleh menceritakan secara tepat apakah kerjasama ini. Kerjasama ini adalah sangat superb. Memang semuanya bekerjasama dengan baik dari segi KKM, dari segi pihak swasta, dan difahamkan sebenarnya pada pagi tadi yang menguruskan segalanya adalah Mas Kargo ataupun MAB Cargo, dan yang menguruskan logistik dia adalah DHL Express, di mana ia adalah merupakan pengedar rasmi untuk Pfizer BioNTech di peringkat global. Jadi kita bersyukur kerana di Malaysia juga kita ada DHL. Jadi DHL lah antara yang menjadi pengedar untuk vaksin tersebut. Tapi apa yang saya boleh lihat sebenarnya, mereka sebenarnya sudah cukup bersedia. Kalau dilihat pada visual yang mungkin kita kongsikan pagi tadi, selepas sahaja vaksin itu sampai, ia terus dibuka oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dan juga Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Dan selepas itu vaksin tersebut terus dibawa masuk ke dalam lori yang diletakkan di belakang vaksin tersebut. Jadi saya lihat pada lori itu juga nampak agak berbeza daripada lori-lori yang mungkin sebelum ini kita pernah lihat, lebih tertutup dan dalamnya dipenuhi dengan besi. Saya fikir mungkin itu salah satu ciri ataupun salah satu perkara yang perlu ada untuk memastikan suhu vaksin COVID-19 itu sentiasa berada di tahap yang sepatutnya. Tapi boleh dikatakan melihatkan kepada kerjasama, melihatkan kepada semangat, melihatkan kepada teknologi mungkin, ataupun melihatkan kepada semua strategi yang dilihat, dipertunjukkan pada pagi tadi. Saya fikir sebenarnya ia merupakan satu kerjasama yang sangat baik, kerjasama yang macam seperti saya cakap, kerjasama yang superb, yang saya fikir kita rakyat Malaysia sebenarnya tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, kerana boleh dilihat apabila
lori itu bergerak dan kita juga boleh melihat bagaimana pihak keselamatan, polis sebagainya mengawal di depan dan belakang. Jadi itu sudah memastikan bahawa ada keselamatan itu masih sentiasa ada, dan pastinya yang paling penting adalah logistik itu, bagaimana penyimpanan vaksin tersebut. Namun apa yang dilihatkan daripada mula daripada dalam kapal terbang, turun kapal terbang dan masuk kepada lori, saya fikir sebenarnya semuanya sudah bersedia, baik KKM, baik DHL Express, baik Mars Cargo, semuanya sudah bersedia, dan pastinya pengedaran vaksin selepas ini ataupun penerimaan vaksin dari luar negara selepas ini pastinya akan berjalan lancar. Hari ini adalah buktinya semuanya berjalan lancar, dan pastinya hari-hari selepas ini juga akan berjalan lancar dan mungkin juga lebih laju, dan mungkin kita dapat mengikut jadual yang seperti ditetapkan dalam program imunisasi kebangsaan ini adalah. Okey, Ridauddin, akhir sekali kita dapat menyaksikan beberapa pengumuman baharu pagi tadi, antaranya permulaan ataupun pelancaran program imunisasi ini telah pun diawalkan kepada 24 Februari, dan selain itu ada juga perincian tentang pasport vaksin. Kita ingin melihat fokus minggu depan apa langkah-langkah seterusnya selepas vaksin ini mula diedarkan, mula disuntikkan. Langkah seterusnya juga kita nak lihat ke hadapan lagi vaksin apabila ataupun pasport vaksin itu sendiri, kita melihat kepada sempadan mula dibuka ataupun tidak, kita tak tahu, tetapi itu persiapan. Apa yang dikongsikan pihak berkuasa berhubung pasport ini? Baik, berdasarkan apa sidang media yang diberitahu sebentar tadi daripada Datuk Seri Dr. Adham Baba, beliau berkata bahawa kerajaan bercadang untuk mengeluarkan pasport vaksin kepada individu yang sudah menerima vaksin COVID-19. Ini lebih kepada bentuk dokumentasi yang mengatakan bahawa kita sudah menjalani ataupun sudah menerima vaksin COVID-19. Dan Menteri Kesihatan, beliau berkata KKM dan juga Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sedang memperhalusi perkara berkenaan. Jadi ini sebenarnya adalah antara salah satu mungkin daripada segi dokumen untuk yang penerima vaksin di Malaysia. Jadi malah beliau juga memberi contoh kepada Arab Saudi. Beliau juga sedang memikir ataupun sedang berusaha untuk memperhalusi dan berunding dengan negara-negara luar untuk pastikan sama ada bagaimana untuk menyelaraskan pasport vaksin ini. Adakah, tapi kita tidak pasti lagi bagaimanakah ia akan digunakan atau dilaksanakan selepas ini. Namun apa yang pasti sebenarnya kerajaan sudah bercadang untuk pasport vaksin. Jadi saya fikir sudah pasti jika ada pasport vaksin ini, pastinya ia ada terkait juga dengan perjalanan kita keluar negara, sudah pasti, ataupun perjalanan kita di dalam negara juga mungkin juga ada terkait. Namun apa yang pasti, beliau memberi contoh Arab Saudi, di mana Arab Saudi ada yellow book, dan itu adalah contoh beliau. Jadi jika melihat kepada contoh-contoh itu, sebenarnya mungkin pasport vaksin ini mungkin akan menjadi satu perkara yang agak penting untuk kita pada masa depan, terutamanya untuk keluar negara. Mungkin ini mungkin belum diperhalusi sebaik-baiknya lagi, tapi mungkin kita tidak dapat menolak kemungkinan bahawa mungkin pada satu hari nanti mungkin dunia juga mengamalkan, jika anda ingin keluar negara anda perlu mendapatkan vaksin COVID-19 seperti mana yang dilakukan di Arab Saudi untuk pergi umrah, untuk tunaikan haji, ada vaksin tersebut. Mungkin itu juga akan dilaksanakan pada tahun-tahun akan mendatang, Nailah. Ya, perjalanan yang jauh lagi untuk kita melihat sempadan antarabangsa ini dibuka, tetapi kita hari ini telah pun mengambil satu langkah lagi menuju ke arah itu untuk kita melihat norma itu dikembalikan. Terima kasih Ridauddin perkongsian tentang ketibaan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech di Malaysia pagi ini dan juga menceritakan proses logistiknya, apa yang boleh dijangka dalam minggu akan datang. Dan selepas ini kita nak mempercikkan juga perbincangan dalam satu lagi isu, iaitu berhubung dengan pendidikan, apabila kita berbaki hanya beberapa jam lagi sebelum peperiksaan SPM esok, dan kita akan mendapatkan pandangan seorang guru apa persiapan murid-murid ketika ini, apa sentimen mereka untuk menduduki peperiksaan esok untuk SPM, STAM dan juga SVM. Kita akan kembali selepas kita berhenti seketika.
Berbaki kurang sehari sebelum calon SPM, SVM dan STAM 2020 menduduki peperiksaan esok, kita ingin lihat bagaimana persiapan murid pada saat-saat akhir ini dan apa yang boleh dijangka selepas ini. Dengan juga tidak boleh dilupakan ketibaan vaksin COVID-19 dan pembukaan sekolah juga tidak lama lagi. Kita ingin dengarkan juga pandangan guru berhubung dengan persiapan pembukaan sekolah dan juga penerimaan vaksin. Dan untuk mengulas lanjut bersama saya, Cikgu Nur Helmi Abdul Muttalib, guru SMK Jerlun di Kedah. Terima kasih Cikgu Helmi bersama saya. Kita ingin lihat dalam pecutan terakhir ini bagaimana sentimen pelajar setelah berdepan dengan pelbagai cabaran apabila sekolah ditutup hampir sepanjang pandemik ini. Adakah mereka masih lagi merasakan tertekan ataupun sudah bersedia untuk memberikan yang terbaik? Okey, terima kasih Naila. Sebenarnya kalau secara peribadilah saya melihat apa yang berlaku kepada pelajar di sekolah saya, terutamanya SMK Jerlun, saya melihat dia orang punya momentum tu terhadap apa yang dia orang dah usahakan tu dah semakin baiklah kalau dibandingkan dengan 2-3 minggu lepas. Tetapi dalam minggu-minggu terakhir ni, bermula daripada minggu lepas dan minggu ni, sebab kita di Kedah kan, jadi kita dah orang kata apa, bersekolah lagi pada hari ini. Kita nampak pelajar dah mula menunjukkan semangat dia orang, semangat dalam dia orang nak menghadapi peperiksaan, dan kita yakinlah dia orang dah cuba buat yang terbaik. Memandangkan kita tahu bahawa dia orang dah struggle ataupun bertungkul lumus sejak daripada tahun lepas sampai kepada tahun ini, dan kita nampak dia orang sendiri pun memang betul-betul mengambil peluang mana yang ada ni untuk dia orang usahakan yang terbaik. Itu yang saya nampaklah. Jadi kita sama-sama doakanlah pelajar calon SPM kita untuk tahun 2020 yang akan menghadapi peperiksaan pada hari esok akan dapat jawab dengan baik. Dan saya sentiasa ingatkan, kebetulan kita pun ada sedikit sesi dengan pelajar tu tadi, kita sempat juga ingatkan pelajar untuk menjaga kesihatan dan juga keselamatan dia orang. Kita tahu sekarang musim yang sangat mencabar, jadi sentiasa dalam keadaan yang sihat dan selamat, dan seterusnya buat persiapan yang sehingga tidak ada penyesalan pada dia orang. Itu yang saya nampaklah pada hari ini. Selain murid, pastinya guru juga mendepani cabaran dalam norma baharu ini, dan baru-baru ini kita ada melihat video seorang guru yang mengajar menerusi didik TV yang menular di media sosial dan ada juga menerima kritikan segelintir masyarakat. Dan jika Cikgu Helmi mengimbas semula cabaran sepanjang tahun yang lepas dan bagaimana guru-guru telah mengadaptasi kepada norma baharu ini, bagaimana Cikgu Helmi melihat kritikan beberapa pihak berhubung dengan video tersebut? Saya setuju dengan apa yang Naila cakap tadi. Sebenarnya dalam keadaan yang kita penuh dengan ketidaktentuan macam sekarang ni, dengan kita dilanda pandemik, dan guru-guru kita dah cuba buat yang terbaik. Saya yakin yang itu. Guru-guru kita dah cuba buat yang terbaik, dan kita nampak memang dia orang sentiasa dalam keadaan yang bersedia dengan apa saja. Jadi apabila kita mendapat tugasan yang memerlukan kita mungkin menggunakan kita punya kepakaran dan kemahiran di peringkat yang lebih besar, jadi saya rasa ada kumpulan guru yang akan berani ke depan dan seterusnya menyahut cabaran itu untuk bersama. Dan sebab tu pada kalau Naila ingat pada peringkat awal kita ada sesi yang sebegini juga pada tahun lepas. Berulang kali saya sebut bahawa bagaimana langkah yang terbaik untuk menangani isu pandemik semasa dalam keadaan kita untuk nak memastikan pembelajaran itu terus berlaku adalah dengan memastikan setiap usaha yang kita lakukan tu bukan datang daripada guru saja, tetapi juga mesti datang daripada ibu bapa, datang daripada masyarakat sendiri yang menyokong kepada usaha itu, dan juga daripada anak murid. So kita perlukan sokongan. Itu yang pihak di luar perlu faham bahawa kita guru, kita perlukan sokongan. Kita bukan perlukan kecaman, tetapi kita perlukan bantuan. Kat mana yang kita boleh tambah baik, kat mana yang kita bekerja bersama-sama. Itu yang penting pada saya, dan seterusnya kita hasilkan satu bahan yang solid untuk digunakan kepada semua anak-anak kat Malaysia. Jadi saya menyeru juga sebenarnya kepada kumpulan-kumpulan yang bukan berada dalam pendidikan supaya kalau merasakan kepakaran mereka itu boleh membantu guru-guru, so datang bantu, dan juga kita pastikan benda yang kita buat itu mencapai matlamat yang akhirnya adalah anak-anak kita semua dapat manfaat daripada itu.
Cikgu Helmi, dengan persiapan daripada pihak guru, ibu bapa serta juga murid untuk PDPR dan kita lihat Didik TV pun baru saja dilancarkan, apa pandangan Cikgu Helmi apabila diumumkan sekolah akan dibuka semula? Ataupun cikgu berpandangan mungkin adakah sekolah ini sentiasa perlu bersedia untuk ketidaktentuan ketika ini? Ya, kalau saya sendiri sebenarnya saya melihat satu kesan yang saya rasa baiklah kat situ saya sifatkan daripada apa yang pandemik melanda kita adalah kita kena sentiasa berada dalam mode standby. Kita berada di dunia yang VUCA world dia orang panggil sekarang kan. Dalam keadaan yang penuh ketidaktentuan, dengan ketidakpastian, kekaburan. Jadi saya rasa sebenarnya sepatutnya pada masa sekarang ni kita, tak kisahlah kita tu sebagai guru tak ataupun sebagai masyarakat, kita kena dalam keadaan yang sentiasa bersedia dengan apa saja. Sebab tu saya melihat sebenarnya bila apa-apa tindakan yang dilakukan pada masa sekarang, kadang-kadang macam kita tengok buka sekolah tak betul, tutup sekolah tak betul kan. Jadi sebenarnya nak apa? Tapi saya tengok itulah yang kita kena harungi sekarang ni sebab kita nak pastikan bahawa setiap tindakan tu sebenarnya adalah berdasarkan kepada situasi semasa. Jadi sebarang tindakan yang kita buat tu perlu kita kena cepat respon dan juga seterusnya kita buat bersama-sama mencari solusi. Bukan bersama-sama mencari benda yang kita tak puas hati, mencari isu, tetapi kita kena bergerak sekali as a team. Itu yang saya nampak. Dan untuk pelajar yang dalam keadaan yang sekarang ni saya yakin sebenarnya diorang dah awal-awal lagi diorang dah dididik dalam keadaan macam ni menyebabkan diorang sentiasa dalam keadaan yang bersedia dan insya-Allah diorang boleh jadi satu generasi yang memang insya-Allah ada nilai tambah yang tersendirilah. Cikgu Helmi kata tadi guru-guru sentiasa perlu berada dalam mod standby ataupun bersedia, dan kalau kita nak imbas semula sepanjang tahun lepas, bagaimana agaknya tahap persiapan guru untuk berdepan dengan krisis dan juga SOP yang tidak menentu dari dulu sehingga kini? Apa pandangan cikgu? Jika dilihat sebenarnya pada apa yang berlaku pada tahun ini, maksudnya sekolah kita tak buka lagi pada peringkat awal kan, okey, dan kemudian akan dibuka. Sebenarnya saya dah tengok kebanyakan PDPR kita tu sekarang ni jauh lebih berkualiti jika nak dibandingkan dengan tahun lepas punya. Dari segi aspek keberkesanan dia tu sendiri. Sebab pada tahun lepas tu kita macam bereksperimentasi dengan banyak platform, dengan banyak pendekatan. Tetapi pada tahun ni sebenarnya kita dah ada satu gambaran yang jelas sebenarnya apa yang kita nak buat, dan kita tengok dekat situ komitmen ibu bapa yang sanggup membelikan peranti yang sesuai untuk digunakan bagi memastikan dia punya PDPR anak dia pun berlangsung dengan baik. Jadi saya rasa macam berkeadaan tu sedikit sebanyak menyokong sebenarnya, dan kita tengok pelatihan guru daripada masa ke semasa tentang penghasilan konten-konten pendidikan. Jadi perkara-perkara macam tu sebenarnya akan memastikan supaya pembelajaran pada tahun ni saya rasa lebih berkesan kalau nak dibandingkan pada tahun lepas. Dan saya yakin memang semua guru pun sebenarnya memang sentiasa bersedia dalam keadaan yang dia bukan bersedia saja untuk melaksanakan pembelajaran, tetapi juga sebenarnya untuk meningkatkan diri dia sebagai seorang guru dari segi aspek pendekatan yang dia boleh guna, aplikasi digital, dan kita tengok sebenarnya ramai sekarang ni guru-guru kita yang dah semakin fluent dengan benda-benda teknologi kan. Saya rasa satu perkembangan yang sangat baiklah untuk pendidikan kita. Cikgu Helmi banyak menekankan kepentingan untuk menyokong guru-guru, dan kita nak melihat sokongan juga daripada sudut kesihatan dan keselamatan, dan minggu depan cukup bersejarah apabila negara bakal melancarkan program vaksinasi terbesar dalam sejarah. Antara golongan yang diutamakan termasuk petugas kesihatan dan juga ahli parlimen misalnya. Menjelang pembukaan sekolah tidak lama lagi, mungkin adakah guru juga perlu diutamakan untuk menerima vaksin? Apa pandangan Cikgu Helmi? Kalau saya sendiri sebenarnya saya melihat perkara ini adalah atas buah fikiran ataupun perbincangan antara dua kementerian melibatkan kesihatan dan juga Kementerian Pendidikan, dan sekiranya mereka mendapati bahawa kumpulan guru ataupun pentadbir sekolah merupakan kumpulan yang layak antara diberi suntikan vaksin yang pertama, saya rasa pihak-pihak guru dan juga pihak sekolah akan akan sentiasa bersedialah untuk
untuk memberi komitmen kan. Sekiranya merasakan kumpulan guru ni adalah kumpulan yang perlu untuk menerima vaksin. Jadi saya rasa itu tak ada masalah, tetapi kita serahkan kepada mereka yang lebih mahir dan kepakaran untuk menentukan adakah kumpulan guru di sekolah ni merupakan kumpulan yang layak untuk diberi keutamaan untuk menerima suntikan. Baik, kata-kata akhir daripada cikgu buat calon SPM, SVM dan STEM menduduki peperiksaan esok. Pecutan terakhir buat mereka berbaki hanya beberapa jam lagi. Boleh cikgu kongsikan sedikit kata-kata semangat buat mereka? Okey, terima kasih Naila. Jadi saya juga nak ambil kesempatan ni sebenarnya nak ucapkan kata-kata semangat untuk adik-adik, anak-anak yang nak ambil SPM 2020 pada hari esok supaya buat yang terbaik seperti yang saya cakap tadi sehingga kita tidak ada rasa penyesalan terhadap apa yang kita dah usahakan. Dan sebenarnya kamu dah berada di hampir ke garisan penamat untuk kamu tamatkan sekolah kamu dengan jayanya. Jadi buat yang terbaik sehingga kamu rasa itulah yang kamu dah usahakan selama ini untuk 2 tahun ini dengan penuh cabaran, dengan penuh struggle. Dan seperti yang saya pesan tadi, jangan lupa jaga kesihatan dan juga keselamatan dalam musim yang mencabar ini. Dan sentiasa pastikan persiapan yang kita buat tu dalam keadaan yang paling bersedia supaya kita dapat keputusan yang cemerlang, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Cikgu Nur Hilmi dari SMK Jerlun menceritakan tentang persiapan murid menjelang peperiksaan SPM, SVM dan juga STEM esok. Pastinya itu menjadi antara tumpuan minggu depan bagaimana agaknya persiapan murid-murid ini setelah berdepan dengan cabaran pandemik sepanjang tahun lalu dengan penutupan sekolah hampir sepanjang tahun. Itu antara fokus kami dan anda ingin lihat laporan lebih lanjut ada di astroawani.com dan juga di Awani 7.45 malam ini. Itu saja perkongsian saya jam ini bersama saya Nala Huda. Salam hormat.